apa dia? Wa ballighna Ramadan. Allah bagi kita peluang dapat menjejakkan kaki kita masuk ke bulan Ramadan. Berapa ramai daripada sahabat-sahabat kita tuan-tuan tidak dapat peluang masuk ke bulan Ramadan, tapi ini adalah satu kurniaan Allah yang paling besar, antara yang paling besar yang Allah bagi pada kita. Dan kita cuba tuan-tuan dan puan-puan untuk cuba mengambil manfaat yang terbaik pada bulan yang penuh barakah ni. Jadi bila kita masuk pada bulan Ramadan ni, apa doa kita pula? Doa kita adalah Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, bagilah kami barakah pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita nak minta doa tuan-tuan, doa ni kalau dia nak berkesan, dia kena datang daripada hati tuan-tuan. Dia tidak hanya duduk di lidah. Apa beza antara lidah dengan hati? Bezanya lidah tu dia angan-angan saja. Tapi kalau dia duduk hati, dia adalah strong determination. Saya dah beritahu dulu, hati tu tempat niat. Niat ni adalah strong determination. Jadi kalau kita nak doa tu, biar dia benar-benar datang daripada hati. Ya Allah, bagilah saya barakah pada bulan apa? Ramadan ni. Tapi kalau kita nak dia benar-benar datang daripada hati tuan-tuan, kita kena doa tu dengan full understanding. Dengan kefahaman yang sungguh-sungguh. Yang kita minta barakah tu yang sebenarnya apa makna barakah tu. Okey, benda ni kita dah sebut dulu tuan, cuma saya ulangkan sedikit saja. Bila kita dah sebut al-barakatu bermakna ziyadul khair, bertambah-tambah kebaikan, dan kebaikan dalam Al-Quran cuma makna satu tuan-tuan. Makna satu saja, maknanya at-taqwa. So, dan takwa kita dah sebut dulu maknanya compliance. Comply to the rule. Okey, jadi yang sebenarnya bila kita minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bagi kami barakah bulan Ramadan ni, maknanya bagilah kami ya Allah bertambah meningkat ketakwaan kami. Maknanya kami punya compliance tu kamu punya apa? Peraturan kamu. Maknanya dalam bahasa lain, bagilah kami ni Allah meningkat lagi kemahiran Al-Quran kami. Itu maknanya kita minta barakah pada bulan apa? Bulan daripada dipanggil bulan apa? Ramadan. Tapi bila kita kata kita nak minta barakah pada bulan Ramadan tuan-tuan, bila kita kata ia adalah compliance, dalam bahasa praktikal kalau kita cakap pasal compliance, dia ada kaitan dengan kita punya behavior. Behavior kita maknanya apa? Tingkah laku kita. Dan tingkah laku tuan-tuan, bila kita cakap pasal behavior, tingkah laku, dia terdiri daripada berapa elements? Dia terdiri daripada dua elements. Pertama adalah mindset, kedua adalah kita punya action kita. So bila kita cakap pasal takwa, dia terbagi pada two elements. Pertama adalah mindset, kedua adalah action. Dan dalil dia duduk pada apa? Surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Demi masa Allah kata sungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Beriman apa tuan-tuan? Beriman ni adalah keyakinan. Keyakinan duduk dekat mana? Iman ni adalah keyakinan kita. Dia duduk di mana iman ni? Duduk di hati. Apa dalil dia duduk hati? Pada surah Al-Hujurat. Okey, walamma yadkhulul imani fi qulubikum. Itu pada surah Al-Hujurat. So makna iman tu duduk di hati. Hati adalah apa? Hati adalah mindset kita. Hati adalah pemikiran kita. Okey, hati adalah mindset kita dan pemikiran kita. Mindset apa saya cakap dulu? Mindset adalah self talk, words. Meaning that tuan-tuan maknanya kita punya behavior ni dia start with words. Okey, maknanya dia bermula daripada perkataan. So kalau kita nak dapat the best behavior, meaning that we need to have the best words. So the best word is what? The best word yang menggambarkan keyakinan ni, yang dipanggilkan iman ni adalah disebut perkataan la ilaha illallah. Okey, yang kita sebut la ilaha illallah tu. Tapi still tuan-tuan bila kita nak cakap la ilaha illallah tu, kita must say it from our heart, meaning that with full understanding and full determination. Okey, jadi sekarang ni sebahagian daripada kita tuan-tuan words yang dipanggil la ilaha illallah tu dia duduk kat lidah saja. Sekarang ni kita kena bring the words to our heart. Kepada hati kita. Macam mana nak bawa perkataan la ilaha illallah tu? Itu bahasa teori dia tuan. Bahasa praktikal apa? Bahasa praktikal adalah tidak ada yang paling saya sayang sekali kecuali Allah. Nampak tu? Itu sebab kadang-kadang tuan hari itu saya buat baru ni yang sebelum Ramadan training yang terakhir dengan satu company lah. Okey. Soalan yang saya tanya tuan-tuan daripada 13 soalan yang dipanggil attitude test tu. Mungkin saya pernah cakap kat sini tapi saya ulang balik sebab this is very important tuan. We need to repeat it many times. Okey.
Soalan yang saya tanya, siapa yang anda paling sayang sekali? Apa dia? Siapa yang anda paling sayang sekali? Saya letak A, ayah, B, ibu, C, anak, D, suami atau isteri, E, lain-lain. Tuan-tuan tahu dia tahu apa? Apa dia tahu? Dia tahu lain-lain. Lain-lain tu tahu apa? Cucu dia tahu. Yang paling saya sayang adalah cucu. Kenapa saya letak soalan tu? Soalan tu bukan saya letak, tuan-tuan. Soalan tu dalam Quran ada sebut. Okey, soalan tu. Ini adalah salah satu daripada kita call it attitude test. What is attitude? Attitude is what you say to yourself. Attitude is words in your heart. That is attitude. Sebab dia yang akan govern your behavior. Itu sebab kenapa kalau Harvard Business School saya cakap itu, say attitude contribute 85% of your success. Quran kata attitude contribute 100% of your success. Because tuan-tuan, words ni yang akan govern kita punya action kita. Okay? Dia yang akan motivate kita. Tapi the only word, tuan-tuan, yang akan, ataupun the only sentence yang akan help to give you unlimited strength, to give you idea and creativity, to give you full protection, is only one sentence. Apa dia? La ilaha illallah. Jadi tujuan Ramadan, tuan-tuan, yang Allah bagi training ni, is to bring that sentence to your heart. Supaya you jadi a smart person. Orang yang work smart, work with unlimited strength, work with apa dia panggil, full guidance, work with full protection. Gitu kita cerita pasal risk management itu kan, Jumaat yang lalu. Nampak tu. Besok pun saya ada program lagi. Saya tak tahu jabatan mana yang anjol. Besok kau tak silap saya buat kat sini 9.30. 3 Jumaat dengan 3 topik every Friday 9.30 kalau tak silap saya. Okey, sampai 10.30. So kalau tuan-tuan ada lapang, tuan-tuan boleh datang tomorrow dekat sini. Okey. Jadi balik pada kita punya tadi, apa yang kita nak pasal takwa tadi. So takwa ni maknanya adalah behavior, dan dia terdiri daripada mindset and action. So yang sebenarnya the things that yang kita nak train dalam bulan Ramadan ni adalah bring that mindset, perkataan la ilaha illallah tu daripada mulut kita pergi kepada hati. Itu sebab kenapa tuan-tuan kita tengok bila kita buat training, kita tanya soalan tu, siapa yang paling manusia sayang, tak klik pun tuan tak klik pun. Sepatutnya tuan-tuan, bila kita siapa yang paling saya sayang, dia patutnya automatik kena klik benda tu Allah. Tapi kenapa dia pergi kepada ayah, kepada ibu? Bukan kita kata tak sayang pada ayah dan ibu, tapi saya sebut tu yang paling saya sayang. Dan Allah sebutnya pada surah At-Taubah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pada surah At-Taubah. Okey. Surah At-Taubah surah yang ke-9 Yang ni Allah tegur manusia, tuan-tuan. Surah yang ke-9 ayat yang ke ayat yang ke-24, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pada surah yang ke-9 ayat yang ke-24. Allah kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, Allah kata, adakah bapa-bapa kamu, ayah-ayah kamu, apa lagi, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, lagi apa dia? Kerabat-kerabat kamu, wa ashiratukum, kerabat-kerabat kamu, apa lagi tuan-tuan? Wa amwalun iktaraftumuha, kamu punya perniagaan yang kamu takut rugi, apa lagi tuan-tuan? Wa masakin tardawnaha. Okey? Dia panggil apa? Penginapan. Apa nama? Rumah-rumah yang kamu selesa dengannya. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, dan kamu berjuang pada jalannya. Allah kata fatarabbasu, tunggulah wahai manusia, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusan dia pada kamu. Okey, Allah kata wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Allah tidak akan bagi hidayat, petunjuk, panduan kepada orang yang fasik. Siapa orang yang fasik tuan-tuan? Orang yang tidak dapat sebut la ilaha illallah tu benar-benar daripada hati dia. Orang yang tidak dapat cakap dalam hati dia, yang paling saya sayang adalah Allah. Nampak? Tapi hari ini tuan-tuan, bila kita cakap daripada hati kita tuan-tuan, dia akan cerna dalam kita punya action. Kalau kita cakap dalam kita dengan lidah saja tuan-tuan, dia tidak akan appear dalam you punya action. Okay? So yang dikatakan bila kita kata saya paling sayang adalah Allah, so the next thing is what? That is your vision. What to achieve, what to be. So the next thing is what? What to do. That is your mission. Okay, sebab setiap vision dia kena ada mission. Okay, what to do. Apa yang you kena buat? You kena realisasikan you punya pengakuan, ikrar you sayang pada Allah tu dalam bentuk yang action. Itu sebab dia panggil keazaman. So sekarang ni kalau kita kata kita sayang pada Allah, itu kita punya objektif kita masuk Ramadan tu. Nak capai the sentence tu masuk dalam kita punya hati, saya paling sayang adalah Allah. So now what is your action? You must know apa yang Allah paling suka. Apa Allah paling suka? Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah paling cinta kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tuan? Orang yang bertakwa adalah zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah kata this is the only manual. This is the only book yang mengandungi ayat-ayat Quran. Allah kata dia jadi SOP untuk manusia yang bertakwa tadi. Yang kita masuk Ramadan objektif nak capai takwa tu, dan modul dia adalah Al-Quran. Itu sebab kenapa ayat 185 tersebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi maksud tuan-tuan, bila kita kata saya paling sayang pada Allah, saya nak jadi orang yang bertakwa, so maknanya kita nak cakap apa? Saya paling sayang kepada Al-Quran. Itu sebab bila dalam rukun iman tuan-tuan, bila kita kata saya beriman pada Allah, saya sayang pada Allah, siapa yang tak percaya salah satu daripada rukun iman, maknanya dia tak percaya semua sekali. Okey, kalau dia kata la ilaha illallah, saya paling sayang pada Allah, lepas tu dia kata apa? Saya paling sayang dengan Al-Quran, saya beriman pada Al-Quran. Apa makna iman tuan-tuan? Sayang. Kalau kita sayang pada suatu benda, kita akan buat apa? Kita akan bersungguh-sungguh tuan-tuan ambil inisiatif untuk memahirkan diri kita dengan perkara tersebut. So hari ini tuan-tuan, terutama di permulaan Ramadan ni, biar kita assess diri kita dulu. At what level that we are in now. Okay, kat mana level kita? Because kita nak improve ni. Because ni adalah kebanyakan ustaz kita sebut sebagai apa? Madrasatul, syahrul madrasati. Okay, bulan latihan for us to improve. Tapi we must know apa benda yang kita improve. So kita nak improve mindset kita tadi, the quality of our mindset and the quality of our action. So apa dia punya quality dia? Nak letak perkataan la ilaha illallah tu di hati kita, dan nak cernakan perkataan la ilaha illallah tu dalam kita punya daily punya action. Okay, so maknanya comply to his rule. So for you to comply to his rule, you must learn it. Learn and practice. Macam mana nak learn? Kena baca. Itu sebab hari ni tuan-tuan, bulan Ramadan kita buat apa? Tadarus Al-Quran, tuan. Tadarus. Okey, perkataan tadarus tuan-tuan asal perkataan tadarasa. Tadarasa asal perkataan darasa bermakna darsun. Apa makna darasa? To learn. Belajar. Belajar ni apa benda? The process of learning. What is the process of learning? Start with what? You read first, betul? Kita baca. Lepas tu kita understand it. Kita faham dia. Macam you punya SOP lah tak? SOP you buat apa? SOP dalam kerja. You baca betul? Lepas tu you baca. Lepas tu you faham. Lepas you faham, you hafal dulu tuan. Betul tak? Ada ke tiap-tiap kali you nak buat kerja, you tengok manual tuan? Ada ke? Tak ada. You need to memorize it. Supaya dengan memorize tu you can effectively apply it. Tanya orang tuan-tuan, saya pernah pergi Sarawak tuan-tuan Pergi kat mana tuan-tuan? Kilang kek lapis. Tuan-tuan tahu macam mana dia buat kek lapis? Adakah dia buat kek lapis tu tuan-tuan Dia letak dia punya SOP, apa dia panggil apa? Resepi di sebelah.
Mula-mula berapa kilo tepung nak letak. Lepas tu apa benda nak letak. Ada dia buat macam tu tuan-tuan. Macam tu tuan-tuan sampai ketua tu tuan-tuan tunggu kat lapis tak siap. Okey. Dia dah memorize tuan-tuan. Macam mana nak cara nak buat benda. Begitu juga you dengan kerja you. You dah memorize benda tu. Tu sebab you can do your work effectively. Itu dengan kita punya SOP, kita understood benda tu tuan. Tapi dengan SOP yang Allah bagi kita ni, for us to become the best, what we do? Kita read aja tuan-tuan. Tapi kita kata we want to become the best. Kita nak jadi orang yang bertakwa. So sekarang ni tuan-tuan, macam mana buat? Kena revise balik kita punya understanding ni untuk Ramadan yang mungkin Ramadan yang terakhir. Supaya kita masuk Ramadan ni dengan cara yang betul tuan-tuan, dengan ilmu. So kita dah tahu apa ilmu dia. Pertama sekali kita kena have crystal clear vision. Apa kita nak capai? Takwa. Apa tu takwa? Okey, pertama sekali la ilaha illallah tu, perkataan dia Allah tu mesti letak kat hati with full understanding. Saya masuk Ramadan ni Allah, saya berazam nak meningkatkan lagi rasa sayang saya kepada kamu. Itu kita punya visi kita. Kita nak capai yang tu supaya kita punya rasa sayang pada Allah ni semakin meningkat. Apa tanda ni tuan-tuan kalau kita sayang pada Allah? Kita kena tahu apa yang Allah suka. Apa Allah paling suka? Allah paling suka adalah those people who comply to His rule. Itu Allah paling suka. Sebab Allah kata innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi nak comply to His rule macam mana? We have to know His rule. We have to learn. We have to read it. Kita kena baca dia. Lepas tu kita kena faham dia. Kita kena hafal dia. Dan kita kena amalkan dalam kita punya day to day punya aktiviti. Barulah tuan-tuan kita boleh faham benda tu secara praktikal. Kalau tak ada tuan-tuan, kita masuk Ramadan ni main ikut-ikut je lah. Orang tadarus, kita tadarus. Betul? Macam mana tadarus? Ni dah 4 hari dah tuan-tuan. Apa ni? Dia panggil apa? Puasa ni. Malam-malam tadarus kan? Baca. Nampak tu. Cuba ambil satu ayat tuan-tuan. Satu ayat. Saya ambil satu ayat. Dan tuan-tuan kalau khatam Quran nanti tuan-tuan akan jumpa ayat. Okey, buka pada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat yang ke-11. Apa Allah sebut pada ayat tersebut? Allah kata ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Okey, Allah kata innallah mana ayat tu tadi? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi Allah sebut kat situ, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya kebanyakan daripada prasangka itu adalah dosa. Kita baca malam tu Kita baca malam tu. Kalau kita tadabbur tuan-tuan, apa akan berlaku siang ni? Okey, katalah tuan-tuan pergi pasar Ramadan. Pergi? Tak pergi? Katalah pergi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi. Lain kali kalau tuan-tuan nak masuk pasar Ramadan, apa perkara pertama nak buat? Apa perkara pertama nak buat? Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Masuk aja pasar Ramadan, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kenapa? Sebab syaitan bergantung dekat tiap-tiap gerai tuan-tuan. Dia gantung kat situ. Tuan-tuan nampak cendol, baca skrip tuan-tuan. Ni panas-panas ni sedap kalau kena cendol ni. Tu skrip. Mak, satu bungkus cendol. Jalan depan sikit nampak roti bom. Baca skrip mah. Dah lama tak kena roti bom ni. 5 keping mak. Okey. Tiba-tiba tengah beli tuan-tuan, tengok orang tengah bawa apa? Makanan. Satu karung sebelah kanan, satu karung sebelah kiri. Baca skrip tuan-tuan. Apa cakap hati? Skrip yang pertama apa? Wah, banyak makanan tu. Okey, skrip yang kedua? Apa skrip yang kedua? Ini puasa ke apa? Tengok kita punya cara, kita punya mindset tuan-tuan. Kat mana dia cenderung selalu? Selalu nak cenderung nak komen negatif je. Betul tak?
kebiasaan macam tu. Okey, tu sebab tadi saya lalu depan Saya lalu depan sama Abang Din tadi. Okey. Lalu depan tu tiba-tiba ada orang ternampak orang yang ada big size lah. Big size. Apa dia cakap? Jangan komen apa-apa. Okey. Kan kalau kita nampak orang big size selalu komen apa? Oh, besar je badan. Kan Terus yang kedua apa? Ini mesti kuat makan ni. Nampak tu. Jadi tak mau tuan-tuan Tak mau. Sebab apa ni? Ayat ni. Kita tengok tuan-tuan orang tu bawa makanan. Okey, kita latih sekarang ni, kita baca Quran di waktu malam, kita tadabbur dan kita berazam untuk praktikkan dia di siang hari. Itu yang dipanggil tadarus yang sebenarnya. Okey, jadi macam mana? Sekarang ni bila tengok saja kawan tu pegang makanan banyak, cakap apa? Apa sekali yang pertama dia cakap? Cakap alhamdulillah tu. Sekali yang pertama. Sebab kalau kita cakap alhamdulillah, Allah kata siapa yang ingat aku akan ingat dia. Fazkuruni azkurkum. Siapa yang ingat aku akan ingat dia. Apa makna Allah ingat kita tuan-tuan? Allah akan bagi kita guidance. Guidance ni apa tuan-tuan? Hidayat. Apa tu hidayat tuan-tuan? Hidayat adalah perkataan yang Allah ilhamkan di hati kita. Kenapa perkataan? Sebab perkataan tu yang akan govern behavior kita. Itu dipanggil hidayat. Tiap-tiap hari tuan-tuan, hati kita ni dia ada two sets of sentences, words. Satu kita panggil positif, satu kita panggil negatif. Yang positif tu kita panggil dia hidayat. Yang negatif tu kita panggil apa? Bisikan syaitan. Itu. Itu sebab dua-dua tu benda tu dia berlawan tiap-tiap hari. Every second. You tengok something aja mesti ada sentence akan masuk. Okey, you tengok tadi you tengok apa? Dia panggil apa? Dia panggil peristiwa orang bawa makanan banyak tadi. Kalau you cakap alhamdulillah, Allah akan bagi you the sentence, the right sentence. Okey, apa? You mungkin cakap apa? Alhamdulillah. Bila you cakap alhamdulillah, skrip yang kedua Allah akan letak. Apa dia? Wah, banyak makanan ni beli ni. Apa lagi? Mungkin dia beli ni nak bagi sedekah. Mungkin dia beli ni nak bagi sedekah. Bila cakap macam tu tuan-tuan, apa third script? Saya rasa saya pun nak bersedekah hari ini. Mak, tadi 1, 5 channel mak. 4 saya mau bagi surah. Nampak tak? Itu gunanya Quran tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok benda pada surah Sad. Buka pada surah Sad. Surah Sad, surah yang apa? Surah yang lepas surah Yasin, surah Safat. Tuan-tuan tengok ayat dia tuan. Surah yang ke-38 surah yang ke-38 ayat 29. Itu surah Sad. Apa Allah sebut kat situ? Allah kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Surah Sad, surah 38 ayat 29. Surah 38 ayat 29. Allah kata kitabun, kitab ini anzalna, kami turunkan ia kepada kamu wahai Muhammad, mubarakun, ia bawa barakah. Yang kita nak minta barakah pada bulan Ramadan tuan, dia duduk pada Al-Quran. Sebab Quran tu saja yang bawa barakah. Ia bawa barakah. Tujuan dia apa? Liyadabbaru, supaya kamu tadabbur ayat-ayat. Apa makna tadabbur tuan? Baca dia secara bertajwid. Apa lagi? Faham dia, lepas tu berazam untuk mengamalkan dia. Itu dia panggil tadabbur. Okey? Dia dabbaru ayatihi, supaya kamu membaca dia dengan secara tadabbur, waliyatazakkara ulul albab, supaya orang-orang yang bijak itu akan dapat pelajaran. Nampak tak? Jadi bila kita baca Quran, wahai manusia, Allah kata wahai orang beriman, jauhilah kamu daripada kebanyakan prasangka. Cakap sebelah malam kita baca, kita faham, ya Allah saya berazam, ya Allah besok di siang hari saya cuba sedaya upaya supaya tidak berprasangka kepada manusia. Jadi bila kita tengok tuan-tuan, orang tu kita cakap alhamdulillah. Mungkin orang ni beli makanan nak bagi sedekah. Okey, dan saya juga nak bersedekah. Tidak ke tuan-tuan, kita baca Quran tadi dengan tadabbur, dengan keazaman untuk mengamal dia, Allah bagi pelajaran kepada kita. Allah didik kita supaya jadi manusia yang pemurah. Kita dapat pelajaran daripada mana tadi? Mula-mula tadi tak plan nak sedekah tuan. Tapi bila tengok orang tu, kita dapat pelajaran.
Okey, kenapa kita dapat pelajaran? Sebab Allah didik kita. Dekat mana Allah sebut Allah didik kita, tuan-tuan? Buka satu lagi ayat pada muka surah Al-Baqarah. Kita, tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang yang work smart tiap hari, tuan-tuan, kita let Allah SWT coach kita tiap-tiap hari. Dulu saya pernah pergi masa bagi apa? Presentation dekat you punya training center dekat apa? Mana? Bangi Permata. Dia nak minta saya buat modul on coaching. Okey. Kita ni macam-macam term kita guna leadership lah, supervision lah. Sekarang ni coaching. Apa? You nak tahu, tuan-tuan, who is the best coach? The best coach is Allah. Apa dalil dia? Apa dalil? Ni, buka dalil pada muka surah Al-Baqarah. Tu sebab hari ni, tuan-tuan, you nak buat program motivation apa pun, you kena cari Quran. You cari Quran, you tak cari Quran, you takkan jumpa jalan. Okey? Tu sebab yang bab motivation ni, human development ni, mesti kena pakai Quran. Otherwise you can never get what you want. Good people, high quality people, you takkan dapat. Okey? Jadi buka pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-282. 282 itu coaching tu yang kita guna dalam English punya term. Okey, coaching. Okey, mana dapat tu? Mana dapat term tu? Coaching tu. Daripada buku manajemen lah, tuan-tuan. Buku manajemen tu ditulis oleh siapa? Orang barat. Okey. Tapi the best management book is this one. This is the best management book. Tu sebab lain kali, tuan-tuan, kita pakai buku kita. Jangan pakai buku orang barat tu. Okey, sebab buku orang barat tu dia tidak ada hidayat. Tidak ada hidayat. Pernah satu ketika, tuan-tuan, benda ni disebut pada surah Al-Ankabut. Nanti saya bagi ayat kejap lagi. Okey. Para sahabat dibaca buku-buku yang ditulis orang-orang Yahudi. Okey, dia tunjuk pada Rasulullah SAW. Rasulullah jawab ketika itu turun terus ayat Quran. Apa dia kata? Awalam yakfihim, wahai manusia, tidak kecukup, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidak kecukup aku turunkan kamu kepada kamu, wahai manusia, buku sebagai panduan, the best book yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran, yang mengandungi hidayat untuk kamu baca. Kenapa kamu nak ambil buku yang ditulis oleh orang Yahudi itu? Nampak tu, Allah tegur masa tu. Dan satu ketika pun masa tu Sayyidina Umar dia baca Taurat. Tunjuk pada Rasulullah tegur dia, hai Umar, kita dah ada Quran, kenapa kamu nak baca Taurat? Nampak tu, kita dah ada Quran dah. Allah Ta'ala Quran tu complete. Tapi bukanlah saya kata, tuan-tuan, bila saya cakap ni kita tak boleh menulis buku, tidak. Kalau kita nak menulis buku hari ni, tuan-tuan, okey, kita kena tulis buku yang berkualiti. Macam mana nak tulis buku yang berkualiti? Buku itu mesti ada punca hidayat dia. Apa maksud punca hidayat dia? Dalam buku itu, tuan-tuan, apa juga statement yang you kena buat mesti supported by ayat Quran. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ayat Quran tu nanti akan kawal you doing any statement within the boundary. Nampak tu. Kalau kita menulis dengan guna ayat Quran, tuan-tuan, kita menulis dengan panduan hidayat. Kalau kita menulis tidak pakai ayat Quran, kita bimbang ia akan dipengaruhi oleh apa? Nafsu kita. Okey, bila nafsu kita. Itu sebab nak jadi penulis yang terbaik, tuan-tuan, okey, you kena menulis within the boundary. Apa makna within boundary? Dengan kawalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Baru you akan dapat jadi penulis yang terbaik. Tak kira apa subjek pun you nak tulis, boleh. Okey? Apa subjek? Nanti you kat sini banyak engineer kan?